petang ini saya telah membuat 2 laporan polis. Pertama tadi tentang fitnah berhubung dengan video yang melibatkan Datuk Seri Rauf, calon BN di Tanjung Bidara. Dan petang ini saya membuat satu laporan polis berhubung siapa penyamun pasir yang sebenar di negeri Melaka. Kerana hari ini kita tengok Idris Harun daripada seorang engineer sudah menukar profession menjadi seorang guru tadika, dengan membuat gambar raja tentang kononnya betapa banyaknya pasir di Samun zaman Datuk Seri Sulaiman, dan kononnya ada apa yang dipanggil sebagai undervalue pasir-pasir yang dikeluarkan, seolah-olah bahawa zaman Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Adli Zahari dan zaman Idris Harun seolah-olah tidak ada konsesi pasir yang dikeluarkan. Jadi hari ini saya buat laporan polis. Ini laporan polis saya. Tuan boleh tengok. Okey. Dua muka surat ni. Okey. Di belakang sikit. Alright, Okey. Dan saya juga hari ini membawa senarai pasir, senarai konsesi pasir, senarai konsesi pasir yang telah pun dikeluarkan ketika zaman Adli menjadi Ketua Menteri dan zaman Idris Harun menjadi Ketua Menteri. Senarai ini mengandungi 28 konsesi pasir, tuan-tuan. 28 konsesi pasir yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan. Sebentar lagi saya akan buat satu lagi. Ni ada selingan kawan-kawan BN kita sedang buat konvoi. Okey. Sebelum ini, 2 bekas Ketua Menteri Melaka yang kini telah bersama Pakatan Harapan, iaitu Adli Zahari dan Idris Harun, telah mendakwa kononnya Kerajaan Negeri Melaka di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Haji Sulaiman Mat Ali banyak meluluskan konsesi pasir, sehingga ada yang mengatakan bahawa BN penyamun pasir. Pada hari ini saya hadir untuk kemukakan bukti siapa penyamun pasir yang sebenarnya. Bersama-sama ini saya lampirkan senarai penerima konsesi pasir ketika zaman Adli dan Idris sebagai Ketua Menteri bagi membantu siasatan pihak polis dan SPRM. Selain daripada senarai 28 itu, saya juga bagi juga, kita dah siap buat search di register di SSM, kan? Dan kita tahu siapa penerima-penerima ni. Itu sebab kita minta pihak polis siasat, kerana penerima ini juga disyaki mempunyai kaitan dengan amanah, mempunyai kaitan dengan Kerajaan Pakatan Harapan dan mempunyai kaitan yang rapat dengan Idris Harun. Okey. Pada hari ini saya hadir untuk kemukakan bukti siapa penyamun pasir yang sebenarnya, dan bersama-sama ini saya lampirkan dokumen-dokumen tadi. Dan dengan bukti yang saya berikan ini adalah diharapkan agar kedua-dua manusia hipokrit ini berhenti berlagak suci, berhenti berlagak bersih dan maksum, seolah-olah zaman mereka tiada konsesi pasir yang telah diluluskan hasil sokongan mereka. Sebab kalau tanpa surat sokongan daripada Ketua Menteri, tuan-tuan, pasir-pasir ini tidak boleh diluluskan pemberian dia kepada 28 pemegang konsesi tadi. Okey. Lebih parah lagi, yang ini yang mengejutkan rakyat Melaka. Yang rakyat Melaka tak tahu, ketika zaman Idris Harun dan Adli menjadi Ketua Menteri, mereka berdua ini juga telah memberikan kebenaran eksklusif untuk mengeluarkan pasir di kawasan reserve hutan simpan kekal di Melaka yang terletak di Jasin, tuan-tuan. Kita minta pihak polis dan pihak SPRM menyiasat apa imbuhan yang Idris dan Adli telah perolehi dengan meluluskan
penggondolan reserve hutan simpan kekal itu. Ini fakta dan saya mempunyai bukti yang cukup. Kita cabar dia. Kalau benda ni tak betul, heret saya ke mahkamah. Kita ada dokumen-dokumen dan kita boleh minta kerajaan negeri yang hari ini di bawah kerajaan Datuk Seri Sulaiman lagi sebagai caretaker government untuk mengeluarkan semua bukti. Walaupun ada dokumen-dokumen di bawah OSA, tetapi kalau mahkamah yang meminta bukti-bukti ini dikeluarkan, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk ianya dapat dikemukakan di dalam mahkamah. Tuan-tuan, kita nak tahu apa imbuhan yang Idris dan Adli perolehi dengan meluluskan penggondolan tanah reserve hutan kekal ini. Dan saya nak beritahu bahawa hutan ini seluas 200 hektar, tuan-tuan. Seluas 200 hektar. Kawasan reserve hutan simpan kekal yang terlibat ini kemudian dinamakan semula oleh Adli sebagai hutan pengeluaran. Hutan pengeluaran daripada hutan simpan kekal. Adli tukar nama jadi hutan pengeluaran untuk menghalalkan dia mengeluarkan pasir daripada hutan simpan kekal ini. Yang meluluskan mula-mula ini Idris Harun. Tetapi sampai 2020. Kemudian sebelum bertukar kerajaan kepada Datuk Seri Sulaiman, Adli pula luluskan sampai 2025, tuan-tuan. Lagi 5 tahun. Adli telah memberikan kebenaran ini sehingga tahun 2025. Kawasan reserve hutan kekal yang terlibat ini adalah kawasan yang sensitif kerana ia juga adalah kawasan tadahan air di daerah Jasin. Itu sebabnya, tuan-tuan, rakyat negeri Melaka ni ada masalah bekalan air, sehinggalah pada 1 April tahun 2020 Datuk Seri Sulaiman telah menyelesaikan isu masalah air ini. Dan beliau juga telah membawa masuk lebih kurang 1.6 bilion untuk mengatasi masalah air negeri Melaka. Patutlah ketika zaman Adli Zahari menjadi Ketua Menteri, negeri Melaka sering kali berdepan isu catuan air yang teruk sehingga menyusahkan rakyat Melaka. Lebih parah lagi, kebenaran yang telah diberikan oleh Adli Zahari untuk pengeluaran pasir di kawasan reserve hutan simpan kekal ini pula tidak perlu. Maknanya tidak mendapat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar atau EIA. Tak ada laporan EIA, tuan-tuan, sehingga kan mereka meluluskan benda ni. Sepatutnya nak benarkan mesti ada laporan EIA. Nak dapat laporan EIA, tuan-tuan, saya nak beritahu kurang-kurang lebih kurang 18 bulan. Jadi itu sebab kalau mereka kata Datuk Seri Sulaiman dalam pemerintahan dia banyak mengeluarkan pasir dan sebagainya, saya nak beritahu kalau benda tu bermula sejak zaman Adli, sejak zaman Idris, mungkin. Tetapi zaman Datuk Seri Sulaiman ni pun kita tengok tak sampai pun 18 bulan. Jadi macam mana tuduhan-tuduhan ini nak menggambarkan seolah-olah Datuk Seri Sulaiman inilah penyamun pasir, padahal penyamun sebenar ialah Adli, penyamun sebenar ialah Idris Harun. Ini, tuan-tuan, kita belum selidik lagi syarikat-syarikat yang telah diberikan kebenaran oleh Adli Zahari dan Idris ini untuk keluarkan pasir-pasir di hutan simpan reserve kekal ini, seperti Jaya Sepakat Kelebang Construction, Sinar Mesra Global, Global Makmur Sdn Bhd, Abra Sinar Sdn Bhd dan perusahaan Mampro Bersatu Sdn Bhd. Saya minta pihak polis dan SPRM akan menyiasat semua maklumat yang kami sertakan ini supaya rakyat negeri Melaka sedar siapa penyamun pasir yang sebenar. Kita minta supaya segera disiasat, kerana kalau diteruskan fitnah ke atas Barisan Nasional, maka lambat laun orang akan percaya. Padahal yang sebenarnya banyak mengeluarkan pasir, sehingga sampai 28 ni list ni, tuan-tuan. Saya akan masukkan dalam saya punya Facebook. Tuan-tuan boleh buka Facebook saya, Lokman Nur
Adam Official. Saya akan masukkan laporan polis ni. Saya akan masukkan semua sekali 128 konsesi pasir yang telah diluluskan zaman Adli dan juga zaman Idris Harun. Dan 5 syarikat ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan mungkin nak tahu siapa pemilik syarikat dia. Jaya Sepakat Kelebang Construction. Pemilik dia tuan-tuan. Gan Hong. Gan Hong pemilik utama. Abu Halifah binti Samah bin Samah. Okey. Li Tai Chi. Chin Nget Fong. Banyak puak DAP ni tuan-tuan. Okey. Kemudian perusahaan Mampro Bersatu Sdn Bhd. Okey, siapa dia punya ni? Tai Chi Meng. Datuk Tai Chi Meng. Tai Ki Lin, Koh Keng Hua, Koh Pi Hong. Okey. Abra Sina Sdn Bhd. Kita tengok tuan-tuan, siapa yang diorang ni bagi pasir. Abdullah Hassan bin Kasim, Abdul Wahid bin Said, Norzlan bin Mat Ali. Okey. Gelombang Makmur Sdn Bhd. Lala Nezha binti Tun Datuk Seri Muhammad Khalil. Patutlah Tun Khalil ni beria sangat berkempen, turun sekali kat tempat amanah. Rupa-rupanya anak dia pun dapat. Kan? Okey, tuan-tuan, nampaklah tuan-tuan. Patutlah beria-ria. Dah puas jadi TYT berapa lama bila tukar Ali Rostam, kan? Sekarang kempen pula untuk amanah. Seorang lagi, Sinar Mesra Global, Nur Amirah binti Ahmad Faiz, Roziana binti Al-Azmi, Nur Dina Shazlina binti Muhammad Sani. Jadi inilah tuan-tuan, pembohongan yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dua-dua orang ni hari ini bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Walaupun Idris Harun ini dulu UMNO, tetapi dia adalah UMNO yang telah mengkhianati UMNO, telah mengkhianati perjuangan Barisan Nasional, dan yang telah terlibat bersekongkol dengan Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Sulaiman, sehingga kita terpaksa mengadakan pilihan raya awal ni. Jadi pastikan 20 hari bulan ini kita jangan bagi undi walau satu pun undi, baik kepada Adli Zahari, baik kepada Idris Harun. Bulatkan tekad, kuatkan semangat, undi Barisan Nasional, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan?